Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah kitab Anak Kunci Syurga yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Yaitu sebuah kitab yang membahaskan tentang dua perkara. Yang pertama akidah, yang kedua adalah perkara tentang fiqh menurut mazhab Syafi'i. Yang mana bab akidah telah pun kita selesai, dan kini kita masih lagi dalam bab fiqh, yang mana kita masih lagi dalam bab hukum yang berkaitan dengan solat. Pada minggu yang lalu, siri yang ke-17 yang lalu, kita telah pun membahas tentang syarat mandi kemudian najis. Apakah najis? Apakah dia yang disebutkan sebagai najis? Ini telah kita sebutkan. Yang pertama, setiap benda yang memabukkan menurut mazhab Syafi'i adalah dikira sebagai najis. Dalilnya adalah suratul Maidah ayat 90, innal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Sungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji. Jadi diawali dengan innamal khamru, sesungguhnya arak, khamar. Maka khamar itu termasuk rijsun. Rijsun artinya najis lah. Kan tetapi kalau dibahaskan mengikut mazhab, memanglah ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya sahaja kata Syekh Al-Mandili, ulama mengeluarkan selain dari arak adalah bukan najis secara ijma'. Hanya arak sahaja yang dihukumkan sebagai najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi dalam ayat Al-Maidah tadi disebut banyak. Disebutkan khamru, maisir, ansab dan azlam. Al-khamru arak, al-maisir judi, al-ansab pemujaan berhala, al-azlam yaitu mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Maka kata Syekh Al-Mandili, ulama mengeluarkan semuanya bukan najis kecuali arak saja. Menurut para ulama, arak itu saja yang dikategorikan sebagai najis. Kemudian yang kedua yang dikira sebagai najis adalah anjing, karena sabda Rasulullah, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Sucinya bekas milik dalam kalangan kamu adalah telah dijilati oleh anjing, pada bekas tersebut adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama adalah dengan menggunakan tanah. Tuhuru ina'i disebut sucinya ina. Ina ni bekas. Ahadikum, salah seorang di kalangan kamu, idza apabila walagha fihil kalbu dijilati oleh anjing, an yaghsila hendaklah dia mencucinya sab'a marratin 7 kali. Aulahunna biturab, diawali dengan air tanah. Kemudian yang ketiga babi, yang keempat bangkai. Bangkai ini maksudnya binatang yang mati tanpa disembelih. Kecuali apa dia? Kecuali bangkai manusia, kemudian bangkai ikan dan bangkai belalang. Manusia tidak dikira najis lah. Kalau terpegang
tidak perlu cuci tangan, kan? Ikan juga sama, tidak perlu disembelih. Demikian juga belalang tidak perlu disembelih, boleh dibakar dan dimakan. Cuma orang kita jarang makan belalang lah, kita tidak biasa. Tetapi boleh dimakan. Okey. Kemudian yang kelimanya darah, yang keenam nanah, yang ketujuh muntah, yang ke-8 mazi, yang ke-9 wadi, yang ke-10 air susu binatang yang haram dimakan, yang ke-11 setiap bahagian yang bercerai daripada yang bernyawa, yang terpotong maksudnya. Okay? Maka kali ini kita masuk cara menghilangkan najis. Okay? Dan najis itu ada 3 lah. Dalam mazhab Syafi'i najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladzah, najis yang berat. Yang kedua najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Dan yang ketiga najis mukhaffafah, najis yang ringan. Okey. Kita mulakan dengan najis mughalladzah terlebih dahulu, yaitu najis berat. Kata Syekh Al-Mandili, setiap benda yang terkena najis yang berpunca daripada anjing atau babi, maka wajib membasuhnya 7 kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza walaghal kalbu fil ina'i faghsilu 7 marratin aw lahunna biturab." Jadi ini yang hadis yang telah kita sebutkan juga sebelum ini, cuma dengan redaksi lafaz yang berbeza. Okey? Kali ini bukan redaksi berbeza, ada kurang. Ya. Okey, dia potong di awalnya ada perbezaan, juga di akhirnya ada sedikit perbezaan lah. Jadi betul. Okey, lafaznya adalah berbeza sedikit dari yang kita sebut dalam riwayat Muslim. Yaitu hadis riwayat Muslim, tuhuru ina'i ahadikum. Ada ucapan sucinya bekas salah seorang di kalangan kamu. Yang ini pula, idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilati fil ina'i, dalam bekas. Apabila anjing menjilati sesuatu bekas, faghsiluhu 7 marratin, kata Nabi, maka hendaklah kamu mencucinya sebanyak 7 kali. Aulahunna biturab, yang pertama kalinya adalah dengan tanah. Maksudnya air yang bercampur dengan tanah. Okey. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, ihdahunna bil batha'i. Dengan lafaz yang sedikit berbeza, yaitu kata Nabi, ihdahunna, salah satunya, maksudnya tidak semestinya yang awal. Dalam 7 kali basuhan, salah satu di antara 7, yang sama ada yang pertama ke, yang kedua, yang pertengahan, atau yang terakhir, mestilah dengan bil batha'i, maksudnya dengan tanah. Okay? Dicuci dengan tanah. Wallahu alam. Di dalam nota kaki ada dibawakan, maksudnya lafaz yang lebih sama saja, cuma dibawakanlah maksudnya hadis yang disebutkan tadi, idza walaghal kalbu, ini adalah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dalam Sunan Ad-Darqutni, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Okey, yaitu sama hadisnya, idza walaghal kalbu, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin, ihdahunna bil batha, salah satunya adalah dengan air tanah. Kalau yang ini aulahunna bit turab, hadis riwayat Muslim tadi, aulahunna bit turab. Hadis riwayat Ad-Darqutni, ihdahunna bil batha. Jadi ada berbeza. Okey. Jadi yang terbaiknya kita awali dengan tanah lah, sebab lebih mudah. Kita cari tanah lebih dahulu, campur dengan air, kita cuci. Okey. Letak di mana bahagian yang terkena jilatan anjing ataupun babi. Okey. Kemudian kita siram 6 kali lagi, tinggal cuci saja. Macam mana caranya? Kita kira lah. Okey, kira 1, 2, 3, 4. Kalau kita lebih dari 7, maka dikira sah sudah, ataupun sudah diterima. Okey. Yang kedua, cara menghilangkan najis mukhaffafah. Kita mulakan dengan mukhaffafah terlebih dahulu. Kenapa? Sebab mughalladzah hanya ada 2, jilatan anjing ataupun babi lah, ataupun anjing itu sendiri. Okay, menurut mazhab Syafi'i, seluruh tubuh badan anjing juga dikira sebagai najis apabila basah, kecuali kering. Apabila basah maka dikira sebagai
najis juga kerana dikiaskan dengan lidahnya yang basah. Okey? Lidahnya yang sentiasa basah. Adapun najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan, ini pun satu sahaja. Ada satu sahaja, iaitu saya baca teruslah di sini. Kata Syekh Al-Mandili, setiap benda yang terkena najis berpunca daripada air kencing kanak-kanak lelaki yang belum pernah makan, kecuali hanya minum air susu ibu. Okey? Jadi itu maksud najis mukhaffafah. Najis ringan ni hanya ada satu, iaitu kanak-kanak lelaki. Lelaki, bukan perempuan. Perempuan tidak termasuk. Bayi lelaki, maksudnya bayi lelaki yang belum pernah makan, kemudian hanya minum susu ibu, dan kurang daripada 2 tahun. Okey, 2 tahun lebih, maka walaupun dia masih susu, maka tidak dikira. Kurang dari 2 tahun. Okey, dia minum susu, kemudian dia kencing. Kencingnya tersebut dikira sebagai mukhaffafah. Berak tidak dikira. Berak sama juga mutawassitah. Okey, mutawassitah ni yang pertengahan. Yang pertengahan inilah yang sangat banyak. Semua jenis najis yang ada, semua dikira sebagai mukhaffafah. Mukhaffafah, mutawassitah. Yang telah kita sebut tadi, darah, nanah, semua, arak, semuanya mutawassitah. Kecuali kencing bayi lelaki, mukhaffafah. Kecuali jilatan anjing ataupun babi itu sendiri, dikira sebagai mughalladhah. Yani yang berat lah, yang besar, yang berat. Berat bukan maksudnya dari segi ukuran, tapi kerana cara mencucinya berbeza dari yang lain. Dia dikira berat, ringan, pertengahan kerana cara mencucinya. Kalau mughalladhah mesti 7 kali, mesti salah satunya ada air tanah. Kalau mukhaffafah cukup dengan memercikkan air sahaja. Tak perlu kita ambil air siram. Tapi kalau kita siram, bolehkah tidak? Boleh, tidak ada masalah. Maka dikira sah juga. Kerana kalau kita mencuci najis yang ringan dengan cara pencucian najis yang berat, maka sudah tentu memadai. Seperti para ulama, ijtihad para ulama, hadas yang kecil jika diangkat dengan hadas besar, maka automatik hadas kecil terangkat sekaligus. Contoh, kita mau ambil wudu, tapi kita mandi wajib, maka dengan dengan mandi wajib itu sendiri telah mengangkat hadas kecil. Maksudnya tidak perlu ambil wudu lagi. Wudu setelah pun sedia ada, disebabkan kita mengangkat hadas besar. Cuma itu secara hukum dia, secara teori begitulah. Tapi secara praktikalnya kita kena mengamalkan sunnah. Kena amalkan sunnah-sunnah. Kita perlu pelajari. Seperti dalam hal mandi wajib. Sebagian orang dia lupa bahawa, ataupun dia tidak tahu bahawa sunnahnya mengambil wudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Kan? Ini dia bukan ambil wudu, dia mandi wajib yang terakhir sebelum selesai mandi wajib baru dia ambil wudu. Maka sebenarnya dia telah terbalik. Sunnah Nabi adalah mengambil wudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Itu yang betul. Okey? Tapi ada 2 cara lah. Satu, dia ambil wudu selesai, kemudian dia mandi. Atau yang kedua, ambil wudu dengan mengakhirkan kaki, kemudian dia mandi terakhir sekali, baru dia cuci kaki. Ada 2 caranya. Okay, menurut sunnah lah. Okay. Kata Syekh Al-Mandili, memadai dengan merenjiskan air ke atasnya dan menyapunya bagi menghilangkan najis tersebut. Kita renjis saja. Okay. Renjis ni inilah. Macam orang kahwin tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Dibasuh kencing bayi perempuan dan direnjis kencing bayi lelaki. Hadis dari Abu Samhi, beliau berkata, ini hadis yang panjang, riwayat Abu Daud, dalam kitab At-Tahara, bab baul as-sabi yasibu at-thawb. Yasibu at-thawb. Maksudnya kencing kanak-kanak lelaki yang mengenai pakaian. Okey. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya baca dulu hadisnya. Kuntu akhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fakana idza arada an yaghtasila qala wallini qafaka fa wallihi
qafaya fa asturuhu bihi fa utiya bihasanin aw husainin fabala ala sadrihi faji'tu an aghsiluhu faqala yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Ini hadis yang panjang. Kata Abu As-Samhi, aku pernah berkhidmat melayani Nabi SAW. Apabila baginda hendak mandi, maka baginda bersabda, belakangilah aku. Kata Nabi, belakangilah aku. Maka aku pun membelakanginya. Maksudnya ikori dia. Lalu aku menutupi baginda semasa mandi dengan cara membelakanginya itu. Maksudnya dia menutupi di bagian belakang. Bukan mengikori. Dia berada di belakang lah. Belakangi maksudnya dia minta supaya ada di belakang. Maka aku pun, ini Abu As-Sam'i pun menutupi baginda semasa Nabi mandi, dia di belakang lah. Ini sama seperti hadis tentang Nabi SAW. Bukan Nabi, saya tidak ingat sama ada Nabi atau sahabat Nabi. Ada kisah di mana dalam hadis itu menceritakan bahwa ada orang yang kencing, kemudian yang lain sedang menutupi. Mereka sedang melindungi. Sebab zaman dulu-dulu tidak ada tandas macam kita, tandas awam. Nabi SAW pun pernah pergi ke tempat pembuangan sampah lalu buang air di sana. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan oleh kerana kedudukan yang tidak selesa di tempat pembuangan sampah, hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kencing secara berdiri. Namun dalam hadis yang lain pula, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW tidak pernah kencing berdiri. Jadi kata para ulama, untuk kita mengkompromi, maksudnya kita gabungkan kedua-dua hadis menunjukkan bahwa memang Nabi SAW yang afdalnya adalah kencing duduklah, kerana Rasulullah menunjukkan isteri Nabi Aisyah mengetahui bagaimana cara Nabi, sehingga dia pun mengingkari orang yang kata Nabi kencing berdiri. Dia kata tidak mungkin, kerana Nabi SAW tidak pernah kencing berdiri, kata Aisyah, kerana itulah yang hanya diketahui oleh Aisyah. Namun para sahabat Nabi mengetahui Nabi juga pernah kencing secara berdiri. Kenapa? Kerana Nabi kencing di tempat pembuangan sampah yang tidak selesa. Kalau dengan duduk, nescaya akan membasahi kain-kain Nabi. Kan? Mungkin kena pada jubah ataupun kena pada kain Nabi. Sehingga itu Nabi kencing secara berdiri. Oleh kerana itu, kencing secara berdiri tidaklah hukumnya haram, tetapi hanya sekadar makruh sahaja. Kerana Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Bukan bermakna itulah yang afdal, tidak. Yang afdal sudah tentu kencing secara duduklah bagi lelaki. Bagi lelaki. Perempuan sudah tentulah semua duduk. Bagi lelaki, sebab lelaki ni suka di mana-mana saja, bahkan tempat pembuangan air kecil pun sudah disediakan dengan cara berdiri. Maka seeloknya kalau sekiranya kita mampu, kita duduk. Kalau pergi ke tandas awam, carilah tempat yang tertutup. Ini sudahlah di luar, nampak-nampak. Lepas tu berbasuhnya, dah tahu macam mana cara basuh. Kan? Kecuali sekiranya penuh, kita tidak tahan, maka tak apalah. Bolehlah kencing, tapi pastikan cuci. Itu paling penting. Sebab kebiasaan lelaki ni, ada yang suka kencing lalu tidak membasuhnya. Perbuatan kencing dan tidak membasuh, ini sebenarnya ada satu hadis menceritakan tentang penghuni kubur yang Nabi SAW mendengar mereka sedang disiksa. Mereka sedang disiksa. Lalu Nabi SAW pun meletakkan pelepah tamar. Kata Nabi, selagi mana ia basah, maka akan meringankan siksa penghuni kubur tersebut. Inilah yang menjadi kiasan kebanyakan masyarakat kita hari ini. Pergi ke kuburan, lalu kita tancapkan pokok-pokok. Untuk kononnya supaya selagi mana dia masih berwarna hijau, maka akan memberi keringanan. Sebenarnya perbuatan itu khusus hanya untuk Nabi. Kerana tiada siapa yang tahu orang yang dikubur tu adakah dia disiksa atau dia mendapat nikmat. Sedangkan Nabi SAW mengetahui, kerana Nabi merupakan Nabi. Nabi menerima wahyu. Mungkin ada malaikat yang datang ataupun Allah membuka sebagai satu bentuk mukjizat. Nabi SAW mengetahui ada penghuni kubur
waktu itu mereka sedang disiksa. Maka Nabi kata mereka sedang disiksa. Nabi bagi tahu antara siksaan, di antara yang saya ingat hadis itu, di antara siksaan yang menyebabkan terkena pada ahli kubur adalah disebabkan ketika dia masih hidup dia suka kencing tidak basuh. Kencing tidak basuh. Itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar siksaan orang tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Ya, bagi kita seorang muslim, janganlah kita terpengaruh dengan kaedah ataupun cara orang bukan muslim kencing, di mana mereka memang terbiasa kencing dalam keadaan berdiri dan tidak membasuhnya. Bagi kita umat Islam, kita wajib membasuh air kencing kita, karena air kencing termasuk najis, dan najis mutawassithah. Okay? Habis kata saya baca? Belum. Setelah itu dibawa Al-Hasan dan Al-Husain kepada baginda Hasan dan Husain. Hasan dan Husain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun kencing di atas dada Nabi. Maka aku pun datang dan mencucinya. Namun baginda bersabda, kata Nabi, yughsilu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, kata Nabi. Kencing bayi perempuan itu adalah dicuci, dan kencing bayi lelaki itu pula memadai direnjiskan air. Ini faedah yang besar kepada kita umat Islam. Kerana apa? Kerana antara lelaki perempuan kan, yang selalu kencingnya lelaki kan. Bahkan lelaki ialah, kalau zaman dulu mungkin tidak ada pampers kan. Mungkin sebab dia senang kencing. Lelaki ni dia suka kencing kan. Kalau time-time kita buka pampers tu, sedang kita buka mau tukar yang baru, dia sempat tembak lagi kan. Ini bagi yang ada anak dia tahu kan. Lelaki ni dia memang dia kadang-kadang kencing begitulah. Mungkin tidak semua, tapi ada kalanya begitu. Dia suka kencing. Dan tanpa kita ketahui. Kita baru tengok penuh pampers, kita mau tukar, baru kita buka dia kencing lagi balik. Maka dalam agama kan, Nabi SAW pun mengatakan cukup dengan cara kita memercikkan. Kalau kencing perempuan, mungkin dia tidak akan pancut begitu. Jadi senang dicuci kan. Ini Nabi SAW ketika pegang Hasan Husain, lalu kena kencing Nabi di dada. Maka Nabi kata cukup percikkan saja. Ambil air, percik, maka sudah dikira sebagai suci. Maka ini memudahkan. Okay? Ini memudahkan bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi ambil air basah cuci baju. Tidak payah cuci baju. Cukup kita renjiskan saja. Ada air-air yang terkena, ada yang tidak terkena, maka sudah memadai. Kerana kencing bayi lelaki dikira sebagai najis yang ringan. Ini memudahkan kita sebenarnya. Okay? Tapi kalau kita mau cuci, tidak ada masalah. Okay? Tidak ada masalah. Boleh. Okay? Mau cuci lebih orang bilang lebih meyakinkan lah. Tapi kita tidak boleh ragu. Kerana agama telah mengajarkan kita dengan merenjiskan saja sudah dikira suci. Maka kita renjiskan saja. Renjis gitulah sampai terkena pada semua kawasan yang ada najis itu, sehingga kita yakin semua sudah terkena. Dan kalau ada sedikit kawasan yang masih kering, tidak jadi masalah. Nama pun renjis. Bila renjis maka tidak mungkin mengenai semua, kecuali kita siram dia, kita basuh dia, maka itu barulah mengenai semua. Itu bezanya antara najis kecil dan najis najis pertengahan. Okey. Seterusnya cara menghilangkan najis mutawassithah. Mutawassithah najis pertengahan. Inilah najis yang paling banyak sekali. Yaitu setiap benda, kata Syekh Al-Mandili, setiap benda yang terkena najis selain dari dua jenis najis sebelum ini. Itu sebab ini mudah. Kalau kita mau belajar, ya, bagi guru-guru yang ingin mengajar anak murid, jangan ajar ikut urutan. Najis ringan dulu, lepas tu najis pertengahan, najis berat. Dia susah mau ingat. Maka ajarkan dia dahulu najis berat. Sebab najis berat susah sikit cara cuci dia. Kemudian ajarkan dia kepada anak-anak kita ataupun kepada murid-murid kita cara mencuci najis ringan. Najis ringan pun bukan juga susah, tapi dia unik sedikit. Mau ingat laki ke perempuan? Kan? Kemudian kanak-kanak yang macam mana kategori dia? Itu kanak-kanak bayi yang masih menyusu ibu. Bukan susu botol lah. Susu botol tidak termasuk.
Kerana susu botol tu kadang-kadang dia punya zat dia berbeza dengan susu ibu. Okey. Sebab tu orang yang menyusu susu botol maka najisnya dikira sebagai mutawassithah. Tapi kalau dia menyusu ibu maka kencingnya adalah dikira sebagai najis najis yang pertengahan. Okey. Kalau dia menyusu botol. Tapi kalau dia menyusu ibu maka najis ringan. Selagi mana dia belum makan. Kadang-kadang sebab kita hari ini kebanyakan para isteri bekerja, kan? Sehingga itu kalau dia bagi susu badan kadang-kadang dia perlu bekerja, kan? Ataupun mereka kadang-kadang cepat penat. Maka apa caranya supaya dia kurang menyusu? Beri makan. Kerana anak-anak biasanya 6 bulan ke atas sudah boleh makan. Beri makan bubur, beri yang ringan-ringan. Maka sekiranya dia sudah mula makan, maka ketika itu najisnya menjadi najis mutawassithah. Tidak lagi menjadi najis ringan. Jangan ingat dia menyusu lagi, renjis saja. Padahal makan bubur. Kan? Maka tidak dikira. Okey? Yang sudah makan bubur, makan serilik kan? Serilik kan? Yang kanak-kanak punya macam nestum tu. Kan? Kita bagi makan tu, maka sudah dikira sebagai najis yang mutawassithah, bukan lagi najis ringan. Jika tidak terdapat kesan najis pada sesuatu tempat atau barang, memadai dengan mengalirkan air pada tempat tersebut 1 kali. Okey? Jadi ini cara mutawassithah. Kalau sekiranya kita nampak ada najis, kan? Ataupun kita tahu tempat tu ada tekanan najis, maka kita tengok langsung tidak ada kesan-kesan. Tiada kesan najis. Tapi kita tahu memang ada najis di sana. Maka memadai kita siram sekali sahaja. Alirkan air di atasnya, maka dikira sebagai suci. Jika masih terdapat kesan najis, kalau ada kesan najis, maka mestilah menghilangkan kesan najis tersebut dengan terlebih dahulu, menghilangkan terlebih dahulu dan mengalirkan air. Maksudnya kalau ada kesan najis, maka buang dulu. Kita nampak hilang sudah, baru kita siram. Okey? Ini berdasarkan Al-Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabbu alaihi dhanuban min ma'in." Hendaklah kamu tuangkan satu bekas air di atasnya. Jika berkekalan kesan warna atau bau yang sukar dihilangkan, maka perkara ini adalah dimaafkan. Kalau sekiranya kita tengok sudah bersihkan, kesan-kesan hilang, tapi ada lagi sikit dia punya warna dia. Macam biasanya kalau tempat yang putih, dia jadi menjadi hitam-hitam sedikit, kan? Atau tempat yang besi, tempat dia ada corak tu, kadang-kadang corak tempat bekas terkena najis, tapi kita sudah gosok dia, kita sudah letak sabun, tetap ada bentuk-bentuk sedikit, maka itu dimaafkan. Ya, itu adalah dimaafkan. Kita lihat dulu adakah hadisnya. Okey, ini hadis dia. Riwayat dari Abu Hurairah, anna Abu Hurairah qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas faqala lahum an-nabi da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Kata Nabi, hadis dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid, lalu orang-orang pun menghalaunya, mengusirnya. Maka Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, biarkanlah dia, siramkanlah bekas air kencingnya dengan setimba air, maksudnya segayung air. Okey, setimba, timba tu gayung ke baldi, macam baldi juga. Okey, maksudnya segayung lah. Okey, segayung. Letakkan sebekas air atau sebekas air, dua, setimba atau sebekas disebut dalam ni, maksudnya antara dua lah. Kita guna baldi ke atau kita guna gayung. Sesungguhnya kamu diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan, kata Nabi. Kenapa Nabi kata begini? Kerana para sahabat ingin menghalau ketika dia sedang kencing. Kalau orang sedang kencing, maka tidak mungkin akan dapat memutuskan, stop dulu kencing dia, lepas tu keluar, baru kencing di luar. Tidak boleh. Maka Nabi kata biarkan dia, habiskan dulu kencing. Baru Nabi minta bekas lalu, atau Nabi meminta orang lain untuk siramkan
di tempat najis, tempat kencingnya tersebut. Okey, inilah di antara bentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan contoh cara mencuci, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang baik. Nabi tidak menghalau orang yang kencing, Badui, orang Arab Badui yang kencing di masjid. Bukan bermakna hari ini siapa kencing masjid boleh kencing, tidak. Kan? Ini berlaku ketika awal-awal Islam. Okey, ketika mana Islam masih belum tersebar, ketika mana, dan juga ini peristiwa berlaku pada orang Arab Badui. Arab Badui ini orang Arab pedalaman yang tidak tahu agama, kan? Maka sudah tentulah dia tidak tahu apa-apa. Bahkan zaman Nabi itu lantai Masjid Nabawi ketika itu adalah tanah, maka itu biasa, kan? Dan jika disiram pun, maka air itu nanti yang air banyak pun meresap, dan air kencing itu akan masuk ke dalam. Berbeza dengan kita hari ini. Kalau masjid kita hari ini mungkin kapet ataupun batu marmar, maka ataupun tiles, kan? Maka cara mencucinya dengan kita mesti keringkan, kita ambil, kita keringkan. Tidak cukup kita siram begitu kemudian biarkan, tidak, kerana tidak meresap. Okay? Jadi kita kena ikut situasi. Jangan bulat-bulat ambil. Hadis Nabi ini siram, kita pun pergi siram lah begitu sekali. Sedangkan tempat itu berbeza. Okay? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lebih kurang begini. Menunjukkan bahwa agama Islam ini mementingkan kemudahan. Bukan maksudnya sengaja mencari yang mudah, tidak. Okey? Maksudnya kita cari-cari mana yang lebih senang, itulah yang kita ambil, tidak. Tetapi kalau sekiranya ada yang lebih mudah, dan di antara masalah agama ni, kita tahu ini khilaf ulama contohnya, kan? Ataupun perkara ni ada banyak pendapat. Ketika mana masing-masing ada dalil yang cukup kuat, maka kalau kita sekiranya ingin memilih yang mudah, maka itu dibenarkan. Kerana kita tahu masing-masing dalilnya dan kita tahu hujah-hujahnya. Maka boleh kita mengambil mana yang lebih mudah, kerana kita tidak tahu. Jadi kalau ada banyak pendapat contohnya, pendapat ini, pendapat itu, masing-masing ada dalilnya. Mana satu? Kita pilih yang lebih susah kah atau yang lebih mudah? Maka jawabnya, pilihlah yang lebih mudah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi pilihan sesuatu perkara yang mana tidak mengandungi dosa padanya, maka nescaya Nabi akan memilih mana yang lebih mudah, mana yang lebih senang, mana yang lebih ringan. Jadi demikian, itu cara kita ketika berhadapan dengan perkara perselisihan pendapat contohnya. Tapi tidak boleh kita sengaja mencari-cari mana yang mudah, itu tidak dibenarkan. Kita cari, dalam 4 mazhab ini lagi senang, ambil ini. Tidak boleh. Kerana boleh jadi sesuatu yang mudah tu hujahnya tidak kuat, kan? Ataupun pendapatnya tu adalah pendapat yang tidak diterima oleh jumhur, kan, contohnya. Maka jangan kita sengaja mencari mana yang mudah. Kita belajar dahulu fiqh mazhab Syafi'i contohnya, fiqh mazhab Syafi'i kita belajar. Kemudian kalau kita mampu lagi, kita belajar apa dia perselisihan ataupun pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i, apa pendapat-pendapat. Kemudian kalau kita mampu lagi, baru kita belajar naik lagi sedikit kepada apa pendapat selain mazhab Syafi'i dan apa dalil mereka. Kemudian kita mencari, kita ikut, kita kena ada guru lah, tidak boleh sendiri-sendiri. Baca sendiri, faham sendiri, pilih sendiri, tidak. Kita mesti ada guru pembimbing yang membimbing kita untuk ikut. Pada mulanya kita ikut guru kita. Guru kita mengatakan, inilah pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya, hujahnya, maka kita akan nampak. Itu lebih mudah. Berbanding kita sendiri baca, kita terpaksa rujuk Al-Quran, rujuk hadis, rujuk tafsir, rujuk syarah, maka akan memakan masa yang lama. Suatu pentingnya untuk kita belajar berguru. Dan inilah sunnah para ulama. Para ulama mereka semua ada silsilah, ada rantaian, mereka sentiasa berguru, mereka belajar, ada guru mereka. Sebab itulah selalunya mereka akan menyatakan siapa guru mereka, sekian-sekian, mereka akan tahu siapa guru dia. Okey. Jadi saya ingat untuk ini sahaja dahulu untuk hari ini.
Wallahu a'lam. InsyaAllah bab akan datang, kita akan masuk bab haid. Okey, bab haid, kemudian perkara yang diharamkan dalam tempoh haid. Ya, begitulah dan seterusnya. Barulah kita masuk bab yang ketiga. Jadi kita selesai bab yang kedua yang berkaitan dengan hukum solat. Tapi belum masuk solat. Bab ketiga nanti barulah kita masuk betul-betul bab solat. Jadi saya ingat tu dahulu, yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.